بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. Adapun apabila seseorang mukmin itu melakukan dosa, maka tidaklah batal imannya sekalipun dia belum bertaubat. Juga tidak ada padanya perkara-perkara yang membatalkan syahadahnya. Jika Allah menghendaki, dia mengampuninya, dan dengan kehendaknya juga dia dimasukkan ke dalam neraka, kemudian dimasukkan pula ke syurga. Kerana terlalu banyak hadis-hadis yang sahih menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala membebaskan dari neraka orang-orang yang ada iman di hatinya walaupun sebesar zarrah. Ini pendapat ahli sunnah wal jamaah, Syiah dan mazhab Ibadhi. Adapun pendapat mazhab Khawarij mengatakan bahawa mereka yang mengerjakan dosa besar jadi kafir, masuk neraka. Di mana golongan Khawarij berdalilkan sabda Nabi SAW, la yazil zani wa huwa mu'min. Orang berzina tidak berzina dalam keadaan dia beriman. Di mana hadis ini hendaklah ditafsirkan dengan hadis-hadis yang lain. Tak boleh pakai hadis itu saja. Tetapi golongan Khawarij memakai hadis ini saja, kerana sabit di dalam hadis-hadis yang sahih Nabi SAW menyembahyangkan mereka yang buat dosa besar, yang dijatuhkan hukuman qisas dan hukuman hudud. Menyatakan Allah Ta'ala mengampunkan dosanya. Maka pendapat Khawarij ditolak, kecuali mazhab Ibadhi sebahagian dari Khawarij. Dan di sana ada hadis-hadis yang lain yang disebut tadi. Allah membebaskan orang mukmin yang masuk neraka selagi ada iman sebesar zarah di dalam dirinya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Surah An-Nisa ayat 116. Maksudnya sesungguhnya Allah tidak mengampun dosa syirik dengannya, dan dia mengampuni yang lain daripada itu akan sesiapa yang dikehendakinya. Ayat ini jelas menyatakan dosa syirik saja yang tak diampuni oleh Allah Ta'ala. Dosa menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, melantik Tuhan yang lain daripada Allah, meletakkan sifat-sifat Allah pada makhluk dan sebagainya yang tak ada bandingan tandingan dan tandingan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itu syirik. Dosa syirik tak diampun, melainkan dia kembali semula kepada Islam. Bukan dengan istighfar, dengan balik semula kepada Islam. Itu jelas dan nyata. Di sana ada pertelangkahan antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal
dalam masalah mereka yang meninggalkan sembahyang. Kerana di sisi mazhab Hambali tinggal sembahyang jadi kafir. Berdalilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jihara." Barang siapa yang meninggalkan sembahyang dengan nyata jadi kafir dengan nyata. Imam Ahmad berdalilkan dengan hadis ini. Di mana kufur di sini tak mana kufur hilangnya akidah. Orang menunjukkan dosa besar macam Khawarij tadi juga. Imam Syafi'i menghujahkan Imam Ahmad, murid dia. Saya tanya Imam Ahmad, "Wahai Ahmad, betulkah engkau kata orang tinggal sembahyang jadi kafir?" Ahmad kata ya. Imam Syafi'i tanya, "Bagaimana nak jadi Islam pula?" Dia sembahyang. Dia sembahyang jadi Islam lah. Syafi'i tanya, syarat sah sembahyang yang pertama Islam. Sembahyang dia tak sah. Nak Islam macam mana? Tak dijawab Imam Ahmad. Itu hujah antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal dalam masalah ini. Itu termasuk dalam masalah furu'. Dan di sana ada hadis-hadis yang sahih yang disebut dalam kitab-kitab yang sahih. Antara disebut Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Bagaimana seorang yang membunuh 100 orang, bunuh 100 orang, bunuh 99 orang. Kemudian dia tanya kepada Tok Lebah, Rahib ini Tok Lebah, orang buat ibadat, rajin sembahyang, rajin buat ibadat, tapi ilmu tak ada. Jadi penjenayah yang bunuh 99 orang tanyalah Tok Lebah. Ingat Tok Lebah ni alih lah, nampak pakai piyah malik, pakai sebang. Kalau zaman ni ingat ke dia alim? Tanya, "Aku ni bunuh orang 99 orang, Tuhan ampun tak dosa?" Tok Lebah tu kata, "Mu jahat dah lalu, tak ampun." Yang kata Tok Lebah tu mati. Cukup 100 orang. Ini kisah dalam hadis. Lalu dia tanya orang alim. Kena tanya orang alim. Dia tanya Tok Lebah. Dia tanya orang alim. Orang alim kata, "Pasal apa Allah Ta'ala tak ampun dosamu?" Allah Ta'ala mengampunkan dosa selagi beriman. Tapi mu jangan duduk sini, pergi tempat lain. Mu duduk sini kawan dengan orang jahat. Hijrah tempat lain, pindah. Lalu dia pun bertaubat, berhijrah tempat lain. Tengah jalan mati. Maka datang malaikat rahmat, malaikat azab. Berebut. Malaikat rahmat nak bawa dia ke syurga. Malaikat azab nak bawa dia ke neraka. Kalau malaikat azab, dia ni jahat, bunuh orang 100 orang, bawa ke neraka. Malaikat rahmat kata, "Dok, dia sudah bertaubat." Dia sudah bertaubat. Lalu Allah Ta'ala lantikkan malaikat yang lain jadi hakim. Lalu ukur jarak dekat mana. Jarak dengan riak dia nak pergi dalam sehasta sejengkal sahaja. Lalu malaikat rahmat bawa dia ke syurga. Ini hadis yang sahih, menunjukkan bahawa orang buat dosa besar diampunkan dosanya oleh Allah. Dia sebut dalam hadis-hadis yang banyak kisah-kisah dan cerita-ceritanya. Jadi yang penting iman perlu dijaga dengan sungguh-sungguh. Selagi ada iman, orang tu masuk neraka pun akan dibebaskan oleh Allah pada akhirnya. Tapi jangan ingat neraka ni mudah. Neraka ni jangan main-main. Kita ingat serangan-rangan ahli neraka tu, orang yang diletakkan bara api neraka di bawah tapak kakinya, mendidih otaknya. Itu orang ringan sekali. Jangan pandang ringan dalam masalah ini. Dan sebab itu seseorang itu kena bertaubat sebelum dia meninggal dunia. Sebelum nyawa sampai ke halqum, sebelum matahari naik ke arah barat, pintu taubat ditutup dengan syarat-syarat taubat. Dengan ikhlas, taubatan nasuha. Dia tinggal dosa, kemudian beristighfar dengan sungguh-sungguh. Diampun oleh Allah dosanya. Walaupun berapa kali dia buat dosa, kena taubat acak kali. Disebut dalam hadis-hadis yang banyak, sekiranya hamba-hambaku datang kepadaku membawa sepenuh bumi dosa, aku datang kepada sepenuh bumi keampunan. Disebut dalam hadis. Ada banyak hadis-hadis yang mengatakan keampunan Allah itu sangat luas. Orang yang beriman percaya pada keampunan Allah. Orang tak beriman tak percaya
Aku ni jahat kepada aku lah. Tu cakap besar. Tak boleh. Jangan cakap besar. Kita kena sedar, kita ni hamba Allah Ta'ala. Ada kelemahan-kelemahan kita, kesalahan kita. Oleh itu, maka perkara yang menyebabkan terkeluarnya seseorang daripada agama Islam atau terbatal imannya ialah kena tahu apa perkara yang membatalkan iman, membatalkan Islam. Yang pertama, mengingkari sifat rububiyah atau mencelanya. Mengingkari sifat rububiyah. Dalam Fatihah kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Di situ ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid sifat dan asma dalam surah Fatihah. Ini besarnya makna surah Fatihah ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabb itu tauhid rububiyah. Lillahi Allah itu tauhid uluhiyah. Ar-Rahmanir Rahim tauhid asma dan sifat. Mengingkari sifat rububiyah atau mencelanya. Mengingkari sifat rububiyah pada Allah Ta'ala. Yang kedua, mengingkari atau mencela asma Allah, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Yang ketiga, mengingkari atau mencela sifat uluhiyah. Empat, mengingkari atau mencela Rasulullah atau kerasulannya, mencela Nabi Muhammad. Itu mengeluarkan iman, membatalkan iman seseorang. Keempat-empat perkara tersebut berlaku dengan i'tiqad, dengan kepercayaan, perkataan dan perbuatan. Di mana sesiapa yang melakukannya batal imannya dan keluar daripada agama Islam dan syahadahnya tidak sah, wal iyad billah. Allah tak lindung daripada Allah. Ada orang baca wal iyad billah, ada orang baca wal iyad billah. Dua-dua tu betul bacaannya, tetapi lebih afsahnya wal iyad billah. A'udzu iyadan billah. Aku berlindung dengan Allah dengan perlindungan yang sesungguhnya. Wal iyad billah, perlindungan tu dengan Allah Ta'ala. Dua-dua tu betul, tetapi lebih afsahnya wal iyad billah. Bagi menjelaskannya dengan syarat orang itu tahu, kecuali kerana dia jahil tak tahu sungguh baru masuk Islam. Baru masuk Islam dia jahil, orang ni dia ampun kerana kejahilannya. Ataupun orang yang lama dijajah oleh musuh-musuh Islam, tinggal Islam lama, tak boleh mengaji, tak boleh belajar. Dia mengaku dia orang Islam, tapi dia buat benda-benda yang dia tak tahu, bercanggah dengan Islam. Akan disyarahkan kemudian. Bagi menyalahkannya ialah satu, mengingkari sifat rububiyah atau mencelanya. Yang pertama dalam tauhid itu ialah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada rububiyahnya dengan beriktikad bahawa dialah Tuhan yang menciptakan alam, mentadbir, memilikinya, memberi rezeki, segala-galanya di bawah pengetahuan, kehendak dan kebijaksanaannya yang tidak terhingga. Itu makna tauhid rububiyah. Percaya alam ni dicipta oleh Allah Ta'ala. Semua alam mengikut peraturan Allah Ta'ala, mengikut undang-undang Allah Ta'ala. Alam langit, alam bumi, ada peraturan dia. Termasuk awan yang letak di atas langit dan bumi, ikut perintah Allah Ta'ala. Di mana turun hujan, berapa banyak air kandungan dia, di mana dia bergerak, semuanya mengikut peraturan Allah Ta'ala. Di mana mengumpulkan washabul musayyibat dan samai ayatil liqaumin ya'qilun, dan awan-awan yang ada antara langit dan bumi menjadi tanda-tanda pada orang yang berakal. Awan yang terkandung di dalamnya air yang terlalu banyak, bila turun hujan, banjir. Sebuah negara boleh banjir, tapi tak jatuh air yang banyak itu, kecuali dengan perintah Allah Ta'ala. Di mana tempatnya? Menandakan Allah Ta'ala mencipta dan mentadbir alam, termasuk matahari, bulan, bintang, malaikat, binatang-binatang, pohon kayu, kawasan mana dia hidup, kawasan mana tak boleh hidup, masa mana dia buah, masa mana tidak, gugur buah dia. Semuanya ditabdir Allah Ta'ala. Itu tauhid rububiyah. Tuhan yang menjadi dan mentadbir alam, termasuk manusia. Manusia ada peraturan dia. Kalau dia tak ikut peraturan dia, rosak. Ikan dalam air ada peraturan dia. Ada ikan hidup dalam kawasan air masin, ikan hidup dalam kawasan air tawar. Kalau kita pindah ke air masin, ke air tawar, mampu. Air tawar misal air masin, mampu.
Hidup atas darat. Hidup atas darat dan air boleh berlaku. Ini peraturan-peraturan Allah Ta'ala. Bernyawa, makhluk yang bernafas, yang tak bernafas. Itu semua peraturan Allah Ta'ala. Itu masuk dalam tauhid rububiyah. Di bawah kuasa Allah Ta'ala, perintah Allah Ta'ala, tarbiyah Allah Ta'ala. Kita kena percaya. Termasuk tauhid rububiyah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Rabbil, Tuhan yang mencipta, yang mengurus peraturan-peraturan alam, tiap-tiap peraturan. Maka setiap i'tiqad, perkataan dan tindak tanduk yang menunjukkan keingkarannya menjadi kafir dan ridah. Barang siapa yang menolak tarbiyah Allah Ta'ala jadi kafir. Umpamanya turun hujan dengan sebab bintang pindah sini hujan, bintang pindah sini hujan. Kalau matahari jadi begini, matahari pula perintah, bukan Tuhan. Tuhan perintah matahari. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Matahari berada tempat yang Tuhan tetapkan padanya. Bulan. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Bulan kami takdirkan padanya bergerak daripada bulan sabit balik bulan sabit semula. Macam seludang yang bengkok disebut dalam Quran surah Yasin. Yang kita itu tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah, Tuhan mentarbih. Kalau orang tu percaya Tuhan tak tarbih, dia sendiri tarbih, dia buat diri dia. Itu makhluk buat makhluk. Itu murtad, keluar daripada Islam. Tak percaya Tuhan mencipta. Seperti ahli-ahli falsafah. Manusia daripada monyet. Bukan Tuhan buat daripada monyet. Monyet lain ni daripada apa pula? Macam-macam. Seperti orang yang menganggap ada yang bersifat qidam sedia kala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ia tidak berhajat pada penciptanya. Alam ni berubah. Teori evolusi dia panggil. Bukan Tuhan buat. Mengingkari bahawa makhluk itu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu melawan tauhid rububiyah. Menganggap Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengambil tahu terhadap makhluk. Setelah dijadikannya, dia ajar dia sekolah-sekolah. Manusia daripada monyet. Dia ajar budak-budak sekolah. Tuhan kata manusia daripada Adam daripada tanah. Dia ajar sekolah pula manusia daripada monyet. Monyet daripada ni. Ini merosakkan orang putih dulu. Buat masuk ke sekolah. Pekerja-pekerja macam ni. Ini merosakkan akidah. Menganggap adanya rezeki yang bukan dari Allah SWT. Rezeki bukan Tuhan beri, orang beri. Sianu-sianu beri, jin beri, setan beri. Puja jin, puja setan. Ini semua bawa pada kufur. Menjadi kufur juga orang yang menganggap sifat itu dipunyai juga oleh yang lain buat Allah Ta'ala. Menganggap makhluk ada sifat Allah Ta'ala. Seperti yang dinyatakan oleh Fir'aun. Fir'aun kata, Ana rabbukumul a'la. Surah An-Nazi'at ayat 24. Maksudnya, akulah Tuhan kamu yang maha tinggi, kata Fir'aun. Fir'aun dakwa dia Tuhan. Aku beri rezeki rakyat. Kalau aku tak beri rezeki, susahmu. Sebab akulah mu dia senang ni. Sebab akulah. Lupa pada Allah Ta'ala. Atau mengaku dirinya berkuasa, memiliki, memberi rezeki dan mentadbir selain daripada Allah SWT. Atau bersekutu dengan Allah SWT. Allah Ta'ala ada juga, aku pun ada juga. Aku beri juga. Dia macam Allah Ta'ala juga. Dan menjadi kafir juga orang yang ikut atau mempercayai sesiapa yang membuat pengakuan tersebut. Jadi pengikut puak-puak yang macam ni menyebabkan jadi kufur. Kalau dia tahu, dia faham betul-betul. Dua, mengingkari atau mencela asma Allah dan sifat-sifatnya. Allah SWT dan Rasulnya SAW telah mensabitkan baginya beberapa nama-nama yang terbaik, Al-Asma'ul Husna. Bagi Allah ada Al-Asma'ul Husna, nama-nama yang terbaik. Di antaranya 99 nama disebut dalam At-Tirmizi. Bukan 99 saja, ada lagi nama yang lain. Yang disebut dalam Taurah, disebut dalam Injil, di sisi malaikatnya. Yang kita tak tahu. 99 itu sebahagian. Bukan 99 itu je nama Tuhan. Banyak lagi Al-Asma'ul Husna. Kita kena tahu. 99 itu Nabi sebut dalam riwayat At-Tirmizi. Dia sampai menafikan semua sifat dan sifat-sifat yang mulia, terpuji dan sempurna yang tiada bandingannya. Sifat-sifat Allah Ta'ala.
Sifat-sifat Allah Ta'ala yang terpuji banyak. Bukan 20 je. Ni dia ingat sifat Tuhan 20 tu je. Ni silapnya. Sifat Tuhan tu banyak, tak terhingga. Semua sifat kepujian, sifat Allah Ta'ala. Maha mulia, maha tinggi, maha adil, maha rahmat, maha penyayang. Itu sifat. Bukan 20 wuduk kidam bakok itu saja. Oleh kerana kita duduk kaji 20 tu, ingat sifat Tuhan 20 tu je. 20 tu sebahagian daripadanya. Kita kena faham. Yang jadi telajuknya, dia ingat 20 tu je sifat Tuhan. Jadi punah lah, tak boleh lah. Tak boleh. Jadi semua sifat kesempurnaan, sifat kepujian milik Allah Ta'ala. Ada yang kita tahu, ada yang kita tak tahu. Tak terhingga banyaknya. Maha adil. Di samping menafikan semua sifat kekurangan. Sifat kekurangan dinafikan. Allah Ta'ala maha adil. Wajib bagi Allah Ta'ala adil. Zalim mustahil bagi Allah Ta'ala. Zalim mustahil bagi Allah Ta'ala. Itu kena faham. Maka sesiapa yang menafikan atau mengurangkan apa yang disabitkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala atau yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW, maka dia menjadi kafir. Begitu juga orang-orang yang mensabitkan bagi Allah Ta'ala apa yang dinafikan oleh Rasulullah SAW. Yang sifat nafi mustahil bagi Allah Ta'ala, dia kata ada pada Allah Ta'ala. Macam orang Yahudi, dia kata Tuhan terlupa. Orang Yahudi kata Tuhan silap. Orang Yahudi kata Tuhan macam-macam. Sebab tu Yahudi jadi kafir. Walaupun Yahudi ni percaya ke Tuhan, tetapi meletakkan sifat kekurangan bagi Allah Ta'ala. Menyebabkan Yahudi jadi kafir. Dia dah ikut Nabi Muhammad, jadi kafir pula. Kafir pula. Banyak sebab-sebab Yahudi jadi kafir. Padahal Yahudi tu ada khilaf, percaya pada Allah Ta'ala. Bukan kita boleh makan sembelih orang Yahudi. Tuhan ringankan. Orang Yahudi sembelih kita boleh makan. Tapi orang Islam yang murtad tak boleh makan. Mana pula? Quran kata begitu. Dalam Quran, dalam surah Al-Ma'idah, terang-terang disebut ayatnya dalam Quran. Maka ulama semua mazhab, kalau ada nah Quran, tak ada mazhab. Pelik. Sebab kamu tak ngaji. Tak mengaji, tak belajar habis. Kena faham. Sebab tu orang kita duduk di Amerika, duduk di Eropah, tempat tak ada orang Islam, boleh makan sembelih orang Yahudi. Dengan syarat, dengan sembelih babi lah. Babi sembelih dia apa? Babi benda yang haram tak boleh sembelih dia apa juga. Kita kena faham. Dia sembelih makanan orang Kristian. Kristian dia makan babi. Kita tak boleh. Tapi kalau orang Kristian sembelih lembu, ahli kitab, boleh makan. Tak ada salah. Ini dengan nas Quran. Semua mazhab. Semua mazhab. Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, Syiah, Khawarij, Ibadi, semua kata boleh mereka. Tak ada khilaf. Masalah tak ada khilaf kalangan mazhab-mazhab ahlul Islam. Mazhab Zahiri tak ada khilaf. Bila ada nah Quran tak ada khilaf. Kita kena faham. Tetapi sebab mereka menolak Nabi Muhammad SAW, jadi kafir. Dengan sebab mereka menafikan sifat-sifat bagi Allah Ta'ala, jadi kafir. Menghina Nabi-Nabi, beriman dengan separuh Nabi, tolak separuh Nabi, jadi kafir. Kita beriman dengan semua Nabi. Dan kita boleh kahwin dengan ahli kitab. Orang lelaki Islam dia kahwin dengan perempuan ahli kitab. Tapi lelaki ahli kitab tak boleh kahwin dengan orang perempuan Islam. Tak boleh. Itu tak boleh. Kerana nas Quran kata begitu. Tak boleh. Ada negeri kata boleh, itu tak betul. Pala tak betul. Pala tak betul. Salah. Berlaku perbuatan yang sebut kisahnya dulu, Abu Bakar Al-Baqillani, seorang ulama dalam mazhab Maliki yang terkenal, berhujah dengan orang Kristian. Al-Baqillani ditugaskan oleh kerajaan Abbasiyah jadi duta, berjumpa dengan Raja Rom, Raja Byzantin, berjumpa. Di mana Raja Rom ni nak kena Al-Baqillani. Bila mengadak kena rokok. Lalu dia buat pintu gerbang rendah depan singgasana raja. Supaya Al-Baqillani ni mengadak tempat tu kena rokok, sebab nak benar-benar nak tu pintu gerbang rendah. Al-Baqillani ni cerdik. Bila siapa pintu gerbang ni masuk punggung dulu. Cerdik orang tua ni. Ni masuk punggung, kok belakang punggung, tunjuk punggung dulu. Duduk.
Lalu orang Kristian kata, ni kaca ni, pokok ni. Kita boleh kahwin dengan orang puan dia. Dia boleh kahwin dengan orang puan kita. Macam mana pula? Pakailah ni kata, kami orang Islam percaya Nabi Muhammad, percaya Nabi Isa, percaya Nabi Musa, percaya semua Nabi-Nabi. Kami boleh kahwin dengan orang puan mu. Mu pula percaya ke Nabi Isa, Nabi Muhammad, mu tak percaya. Kalau mu percaya Nabi Muhammad, boleh kahwin dengan orang puan aku. Ini mu tak percaya Nabi Muhammad. Tak ada jawab senyap. Ini. Pandai hujah. Terkenal dengan hujah yang pintar. Melawan orang kafir. Tuhan berinya orang Islam boleh jawab hujah-hujah. Jadi kita kena faham dengan sebab menafikan mana-mana sifat Tuhan yang dinyatakan oleh Nabi, dinyatakan oleh Allah Ta'ala dan Al-Quran, dinyatakan oleh Nabi. Adapun mengkafirkan sifat-sifat Allah dan asma-Nya itu dengan dua cara, iaitu kafir nafi dan kafir isbat. Kafir menidakkan, isbat. Kafir nafi ialah ia menidakkan atau menafikan mana-mana sifat Allah SWT, seperti menafikan ilmunya, menafikan ilmu Allah Ta'ala. Tuhan tak tahu belaka. Tuhan tahu belaka. Dalam gelap serupa je, cerah serupa, dekat jauh, tak ada beza. Sama ilmu Allah Ta'ala. Kudratnya, kuasanya, Tuhan ada kuasa. Dan lain-lain sifat yang dinyatakan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW juga termasuk menafikan sifat itu, mentakwilkan dengan takwil yang mengurangkannya, mentakwilkan sifat Tuhan dengan takwil yang mengurangkannya, atau menghakkan kesempurnaan Allah SWT. Seperti orang yang mengaku Allah Ta'ala itu bersifat ilmu, tetapi ilmu secara ijmal, secara borong, bukan secara detail tafsir. Tuhan tak tahu habis. Ini jadi kafir. Dia tidak mengetahui secara tafsir dan detail, atau menyamakan sifat Allah SWT dengan sifat makhluk. Tuhan tahu serupa dengan kita juga. Sama. Tak boleh sama. Kita tahu kita terhad. Tahu Tuhan segala-galanya. Kita melihat, kalau dekat, kalau cerah, kita nampaklah Tuhan tak ada beza. Dekat, jauh, cerah, gelap, tak ada beza si Allah Ta'ala. Kafir sebab itu ialah mana-mana sifat kekurangan atau sifat yang mustahil bagi Allah SWT. Meletakkan sifat mustahil bagi Allah Ta'ala. Tuhan tu jahil, Tuhan tu lupa, Tuhan ini tidak boleh. Jadi kafir. Sifat kekurangan. Sedangkan Allah Ta'ala dan Rasulnya menafikan sifat-sifat itu. Seperti dinyatakan, seperti menyatakan Allah Ta'ala itu mempunyai anak, isteri atau sekutu-sekutunya. Tuhan ada anak. Orang Kristian kata Tuhan ada anak. Anak kena bunuh pula. Dia percaya Nabi Isa itu anak Tuhan. Lepas tu Yahudi bunuh Tuhan. Tuhan ada orang nak jaga anak dia. Pelik cukup. Ini pelik. Ini semua tak betul. Isteri, Tuhan ada isteri atau sekutu-sekutu, itu tak betul. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan tak sama dengan segala-galanya. Allah Ta'ala itu mengantuk, tidur, lalai, mati dan sebagainya. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah daripada semua yang mereka cakap. Maha tinggi yang setinggi-tingginya, tidak sekali-kali. Begitu juga orang-orang yang mengaku bersifat seperti Allah Ta'ala. Maka kafirlah orang yang berkata begitu, dan kafir juga orang yang mempercayainya. Dia mengaku dia tahu macam Tuhan, tahu benda akan datang. Tok Nujum, Tok Nujum, dia tahu benda akan datang. Benda akan datang, kita tanya nasib dia. Nasib dia tidak tahu. Nak royak nasib orang. Tok Nujum tu minta dekah pula, ambil upah. Lemahnya. Tapi ada orang percaya ke Tok Nujum, jadi punah iman, rosak. Orang yang percaya jadi kufur kalau dia percaya. Kalau dia jahil, dia kerana jahil berdosa sajalah. Dua, mengingkari mencela sifat uluhiyah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Hujah yang dikemukakan mereka menjadi lebih kuat apabila disebutkan sabda Rasulullah SAW, al-a'immatu min Quraisy, para pemimpin hendaklah daripada Quraisy. Riwayat Ahmad dan At-Tabarani. Ibn Khaldun menegaskan bahawa keputusan mereka memilih Abu Bakar radhiyallahu an
daripada kalangan Muhajirin dan Quraisy dilihat dari ilmu politik. Ibn Khaldun ialah seorang alim ilmu ijtima', ilmu kemasyarakatan, yang menulis kitab tarikh, kitab sejarah, berjilid-jilid tebalnya, dan mukaddimah dia satu kitab. Pendahuluan kitab sejarah ni satu kitab, mukaddimah Ibn Khaldun. Dalam mukaddimah ni ilmu kemasyarakatan, ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu keuangan, semua ilmu ada dalam tu. Dan mendahului 1000 tahun pada orang putih. Orang putih tak tahu ilmu ni. Dan banyak orang putih kaji Muqaddimah Ibn Khaldun. Dia terjemah ke dalam bahasa Inggeris, bahasa Perancis, bahasa Latin, macam-macam bahasa. Kitab yang terkenal. Akhirnya kitab sejarah dia orang tak baca, baca Muqaddimah dia saja. Muqaddimah ni jadi satu kajian yang hebat. Ilmu orang Islam yang sangat hebat. Ibn Khaldun menulis pemilihan Khalifah Abu Bakar dalam kitab Muqaddimah. Syaratnya ialah Arab dan Quraisy. Dari segi ilmu politik, iaitu kata Ibn Khaldun, ketokohan Abu Bakar radhiyallahu an adalah paling layak memimpin negara kerana kematangan dan ilmunya melebihi orang lain, serta mereka daripada kalangan Quraisy. Pemimpin dalam kalangan kabilah yang dominan, yakni paling kuat pengaruh dalam masyarakat Arab, sehingga mempunyai kehebatan dalam menghadapi cabaran dalaman dan luaran ketika itu. Ini kehebatan Abu Bakar radhiyallahu an. Yang pertama, dia daripada Quraisy. Quraisy kabilah Arab yang paling kuat sekali. Quraisy ni dalam bahasa Melayu ikan jerung, ikan yu. Mekah ni jauh pada laut, mana dia kena yu. Dia kena binatang yang ganas, yang hebat, yang gagah dalam lautan yang luas. Quraisy, kataan Quraisy itu. Jadi Quraisy ni satu kabilah Arab yang kuat, yang disegani oleh kabilah-kabilah yang lain. Maka seorang pemimpin mestilah daripada kabilah yang disegani oleh kabilah-kabilah yang lain. Orang tak berani lawan, kabilah dia kuat. Kalau pemimpin ni kabilah yang tak kuat, orang pelekeh, orang tak takut. Ini kehebatan Abu Bakar daripada Quraisy. Yang kedua, dari segi ilmu dia. Ilmu dia tak boleh lawan. Hebat pada orang lain ilmu dia. Lebih tua. Khusus dalam menghadapi cabaran. Bila dengar berita Nabi wafat, orang lain penipu dia belakang. Sedih, tak tahu nak buat apa. Habis mengegar, menangis, sedih, terduduk, tak tahu nak buat apa. Orang munafik pula bengah kepala. Lalu dia bangkit menyampaikan ucapan yang terkenal, menenangkan orang. Ini kehebatan Abu Bakar. Kehebatan dia. Dia bangun, menenangkan keadaan. Ini pemimpin yang mempunyai kaliber, mempunyai ketokohan yang sangat hebat, yang boleh menenangkan keadaan. Kemudian bila dengar Nabi wafat, kabilah-kabilah Arab murtad, keluar daripada Islam. Kabilah-kabilah ni yang tak murtadnya Madinah, Mekah, Taif, sebahagian Yaman, sebahagian kabilah Masqat, Uman, sebahagian tak murtad. Semua kabilah murtad, keliling musuh. Kuasa-kuasa besar dunia Parsi dan Rom. Islam dalam keadaan bahaya. Dalam saat begini dia muncul sebagai pemimpin yang mengatasi keadaan-keadaan yang mencabar ini. Dan sebab itu dia sangat layak jadi khalifah, jadi ketua negara. Kalau orang menakut tak boleh, orang tak faham, tak memahami strategi, kehebatannya, tak memahami. Di mana pada masa itu kita akan baca kemudian kisahnya. Nabi menugaskan tentera Usamah bin Zaid radhiyallahu an yang usianya 20-an. Terlalu muda. Nabi suruh Usamah jadi pengelima untuk memerangi Rom. Ayah dia dibunuh dalam perang Mu'tah. Zaid bin Harisah mati dalam perang Mu'tah. Zaid bin Harisah ni merupakan anak angkat Nabi. Nabi latih Usamah, anak yatim.
Yatim dah besar dah. Umur 20 jadi pengelima. Umur 20 tahun jadi pengelima. Macam mana ni? Hebat. Orang tak boleh nak tegur Nabi. Bila Nabi dalam keadaan uzur, Usamah keluar daripada Madinah, berhenti dengar Nabi uzur, tak bergerak. Bila dengar Nabi wafat, balik semula. Balik semula, sebahagian Abu Bakar mengarahkan tentera Usamah pergi. Ikut arahan Nabi, pergi lawan Rom. Pergi. Orang kata macam mana ni? Madinah dikepung. Dikepung oleh orang murtad, dikepung kuasa besar dunia. Bagaimana? Suruh tentera pergi ni. Ini bahaya dalam bahaya. Sepatutnya Usamah tak pergi. Orang tak faham. Orang tak kerti. Abu Bakar kata pergi. Pergi. Pergi je. Rasulullah suruh keluar. Pergi. Nabi suruh pergi. Usamah pergilah. Pergi. Yang murtad ni orang lain menghadapi. Yang di Madinah tentera lain ni. Ini sebagai sebuah perang psikologi. Perang psikologi sekarang orang panggil. Perang psikologi. Dalam ilmu peperangan, perang psikologi. Di mana bila Usamah pergi lawan Rom kuasa besar dunia. Orang Arab tengok ini hebat ni. Tengok-tengok susah pun pergi lawan Rom. Ini bukan balak-balang ni. Ini menunjukkan kehebatan perang psikologi orang panggil. Perang ayah, perang propaganda. Rom tak ada pun. Rom duduk sibuk. Kemudian lepas tu balik pula. Ini kepintaran Abu Bakar radhiyallahu an. Situasi umat Islam waktu itu terlalu awal untuk diserahkan jawatan yang besar kepada siapa selain daripada Abu Bakar radhiyallahu an. Keistimewaan dirinya ialah pernah menemani Rasulullah SAW ketika berhijrah. Bila Nabi berhijrah, Nabi ajak dia teman. Berhijrah daripada Madinah ke Mekah, Nabi ajak dia. Hijrah sangat dirahsiakan. Tak siapa dia tahu. Beritahu bakar dia. Nabi ajak dia seorang. Bahkan Rasulullah SAW juga menugaskannya menjadi imam sembahyang dan tugas-tugas yang lain. Bila Nabi uzur, Nabi suruh jadi imam. Jadi imam. Nabi tugas dia jadi imam sembahyang. Lalu orang mengadu Abu Bakar ni sedih baca Quran. Bila sembahyang dia menangis. Gatilah orang lain. Lalu orang mengadu ke isteri Nabi, suruh Nabi tukar orang lain jadi Tok Imam tukar. Jangan Abu Bakar tukar orang lain lah. Nabi kata antun sawahibu Yusuf. Kamu ni jenis yang menggoda Nabi Yusuf AS. Kata ke isteri-isteri, senyap dah ke. Nabi Abu Bakar juga jadi imam. Dan diriwayatkan dia tengah sembahyang jadi imam, Nabi datang. Nabi datang, dia pun undur ke belakang. Nabi suruh dia terus jadi imam. Dia tak pergi ke depan. Suruh Nabi jadi imam juga. Tak tergamak jadi imam. Nabi pun terus sembahyang. Orang pun sambung. Di sini berlaku khilaf kalangan ulama. Khilaf kalangan ulama. Adakah boleh kita tengah sembahyang, mari tu imam, kita ikut imam. Tengah-tengah tu niat dulu. Boleh ke tak? Ada ulama kata tak boleh. Sebab kita dah niat daripada awal. Ada ulama kata boleh. Yang kata boleh berdalilkan Abu Bakar ikut Nabi di tengah-tengah sembahyang. Ini ada dalilnya. Khilaf ulama dalam masalah ini. Itu masalah khilaf lah. Hal tersebut memberikan kelebihan kepadanya menjadi orang yang paling layak menjadi khalifah yang pertama. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana fa anzala Allah sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi al-'ulya wallahu azizun hakim. Surah At-Taubah ayat 40. Kalau kamu tidak menolongnya Muhammad SAW, maka sesungguhnya Allah telah pun menolongnya, yaitu ketika kaum kafir di Mekah mengeluarkannya dari negerinya Makkah, sedang dia salah seorang daripada dua sahabat semasa mereka berlindung di dalam gua.
ketika ia berkata kepada sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu an, janganlah engkau berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan semangat tenang tenteram kepada Muhammad SAW dan menguatkannya dengan bantuan tentera malaikat yang kamu sekalian tidak melihatnya, dan Allah menjadikan seruan syirik orang-orang kafir terkebawah kalah dengan kesehina-hinanya, dan kalimah Allah Islam ialah yang tertinggi selama-lamanya kerana Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Surah Taubah ayat 40 mengisahkan Abu Bakar teman Nabi dalam gua ketika bersembunyi. Kita baca kisah surah Nabawiyah. Mereka daripada kalangan Ansar sendiri menghadapi masalah kerana sejarah pertelengkahan mereka dahulu pernah mencetuskan peperangan pada zaman jahiliyah antara dua kabilah terbesar iaitu Aus dan Khazraj. Perkara tersebut menyukarkan pihak yang lain untuk mencalonkan nama yang diterima oleh semua. Nak latih Ansar. Ansar dua kabilah. Satu Aus, satu Khazraj. Sebelum Islam mereka berperang. Aus dan Khazraj ni berperang ratus tahun sehingga mereka masuk Islam. Kalau latih Ansar, latih buat Khazraj, Aus tak puas hati. Latih Aus buat Khazraj tak puas hati. Ini ulas Sa'id bin Khaldun. Tak puas hati. Maka nak latih orang lain. Tak boleh latih Ansar. Angkat Ansar ada dua pok. Islam telah berjaya memadamkan api permusuhan tersebut apabila pertelengkahan tidak tercetus dalam kalangan Ansar dengan pencalonan khalifah. Latih Abu Bakar tak kembali semula pada zaman jahiliyah. Tutup. Jika dikhususkan kepada Ahlul Bait, maka Islam membawa sistem mewariskan pemerintahan yang beku adalah satu keluarga. Hal tersebut bercanggah dengan konsep syura yang ditegaskan oleh Al-Quran menjadi sifat Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman. Kalau Nabi lantik keluarga dia, pemerintahan jatuh kepada keluarga. Sistem beraja yang jumud tak salah ikut keturunan, tetapi mesti orang yang layak. Kalau latih keturunan tak layak, ini tak boleh. Dan sebab itu balik pada syura. Di sinilah bila Sulaiman bin Abdul Malik, Khalifah Umayyah, uzur. Sulaiman ada anak. Lalu ulama-ulama menasihatkan Sulaiman melantik Umar bin Abdul Aziz, sepupu dia. Orang yang layak. Lantik Umar bin Aziz. Umar bin Aziz dipanggil. Dilantik menjadi khalifah. Umar bin Aziz kata, ini hak orang ramai. Kena tanya orang ramai. Lalu dibawa ke masjid. Dia tanya orang mas setuju ke tak. Orang mas setuju, baru Umar bin Aziz terima. Syura dalam Islam. Firman Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Surah Asy-Syura ayat 38. Dan juga orang-orang yang menyahut dan menyambut perintah Tuhannya serta mendirikan sembahyang dengan sempurna, dan urusan mereka dijalankan secara bermasywarat sesama mereka, dan mereka pula mendermakan sebahagian daripada apa yang kami beri kepadanya. Syura sifat orang yang beriman. Disenaraikan dengan semayang, disenaraikan dengan sedekah, disenaraikan dengan keluar zakat, disenaraikan dengan syura. Pentingnya syura dalam Islam, rukun. Walaupun tak masuk rukun Islam 5 perkara, termasuk rukun. Rukun juga. 5 perkara tu ada hadis rukun dia sebut yang lain, ada ayat Quran sebut rukun yang lain. Kena faham. Rukun ni tiang. Macam tiang rumah lah, ada tiang tengah, ada tiang seri, ada tiang penjuru, ada tiang macam-macam. Tiang-tiang asas. Dan ada tiang-tiang yang banyak, kita kena sedar. Satu-satunya syura. Bahkan dalam membina keluarga, Rasulullah SAW tidak mengahwinkan putrinya daripada kalangan keluarga sahaja. Anak-anak Nabi bukan kahwin keluarga. Bukan kahwin Ahlul Bait. Sayyidina Ali je Ahlul Bait. Orang lain tidak.
Sebagai contoh, 2 orang puteri baginda dikahwinkan dengan Uthman bin Affan radhiyallahu an. Sementara Zainab binti Jahsh daripada keluarga baginda dikahwinkan dengan Zaid bin Harithah radhiyallahu an. Bekas hamba yang dimerdekakan dan jadikan anak angkat baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak terikat dengan keluarga. Pandangan terikat dengan ahli baik keluarga, kemah sangat, tak boleh dengan orang lain, tak boleh kahwin, tak ini mengarut. Bercanggah dengan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada kitab sebut kena tu, kitab tu salah. Kalau bercanggah dengan amalan Nabi, tak boleh pakai. Kena ikut amalan Nabi. Adapun dalil yang dibawa oleh Syiah adalah tidak menepati nas Al-Quran dan riwayat yang sahih, serta tidak menepati kaedah siasah syariah yang betul. Kekhilafan ini telah melahirkan mazhab dalam kefahaman politik Islam. Pada zaman mutaakhir ini, pendapat Ahlul Bait tersebut telah melahirkan mazhab Syiah. Pandangan awal mengatakan kenal keluarga Nabi, dia ambil oleh Syiah. Jadi satu mazhab. Mazhab politik, bukan mazhab fiqh, dia mazhab politik. Bukan fiqh muamalat, bukan fiqh ibadat, ni fiqh politik, asalnya begitu. Syiah ni fiqh politik. Fiqh politik. Dengan sebab itu, dalam sejarah Islam ada orang mazhab politik dia Syiah. Kemudian akidah dia Salafi. Fiqh dia Syafi'i. Ada begitu. Bukan Syiah ni lain, fiqh lain, sama, tidak sama. Ini kena faham. Syiah ni mazhab politik. Khawarij juga mazhab politik. Fiqh macam-macam, akidah macam-macam. Akidah itu juga mazhab akidah lain mazhab fiqh. Contohnya Imam Syafi'i, fiqh mazhab Syafi'i. Imam Al-Haramain, fiqh mazhab Syafi'i. Imam Nawawi, fiqh ikut Imam Syafi'i. Imam Ghazali, fiqh ikut Imam Syafi'i. Banyak lagi. Lagi Al-Ansari, fiqh ikut mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i, Imam Nawawi, akidahnya salaf. Masa itu ada Asy'ariyah, tak ada Maturidiyah, tak ada lagi masa itu. Tak ada. Zaman Nawawi sudah ada Asy'ariyah. Tapi Nawawi tak ikut Asy'ariyah. Bacalah kitab-kitab dia. Syafi'i, Asy'ariyah kedian. Mazhabnya, akidahnya salaf, fiqhnya Syafi'i. Imam Ghazali, fiqhnya Syafi'i, akidahnya Asy'ariyah. Imam Hanafi, fiqhnya mazhab Hanafi. Imam Al-Kamal bin Humam, lalai mazhab Hanafi, akidahnya Maturidiyah. Jadi mazhab akidah lain, mazhab fiqh lain, mazhab tasawuf lain. Ni aku sama sekali urang dalam sepinggan nasi capur belaka. Ni memerlukan kita belajar sejarah. Sejarah mazhab ni kena tahu. Jadi pendapat mengatakan Ahlul Bait timbul mazhab Syiah. Iaitulah pendapat politik Islam ketua negara daripada keluarga Nabi. Kemudian lahir golongan yang menyatakan bahawa bukan sahaja keturunan Ali karamallahu wajhah dan Fatimah radhiyallahu an yang layak menjadi khalifah, bahkan mereka turut memperjuangkan bahawa keturunan Al-Abbas, bapa saudara Rasulullah SAW, juga berhak. Golongan ini telah berjuang sehingga menegakkan kerajaan Abbasiyah. Daripada keluarga Nabi pula pecah. Satu puak kata Bani Hashim, layak dia khalifah. Satu puak kata Bani Abbas, tumbuhnya kerajaan Abbasiyah. Abbasiyah ni keluarga Nabi. Daripada satu keluarga pecah dua, Bani Hashim dan keluarga Bani Abbas. Timbul begitu pula. Pendapat Ansar pula melahirkan mazhab Khawarij. Pendapat yang diputuskan dalam syura yang berlangsung di Saqifah Bani Sa'idah itu menjadi pegangan jumhur umat Islam yang dimuktamadkan. Kalau Islam sudah muktamad, keluarga negara daripada Quraisy, Ibn Khaldun itu Quraisy ni yang berpengaruh, kaum yang berpengaruh. Di zaman mutaakhir, Quraisy tak ada pengaruh dah. Orang Kurdi ada pengaruh. Maka Saladin Al-Ayyubi jadi khalifah. Bangsa Kurdi, bukan bangsa Arab lagi.
Kemudian orang Kurdi lemah. Orang Turki kuat. Orang Turki jadi khalifah kerajaan Utsmaniyah. Tuhan sebut wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Jika kamu orang Arab berpaling pada Islam, kamu tak ikut Islam, Tuhan tukar kaum lain pada kamu. Kaum lain. Daripada Arab pada bukan Arab. Bila orang Kurdi masuk Islam, zaman tentera salib, orang Arab dah lemah. Maka orang Kurdi kuat. Kurdi ambil alih memimpin negara. Sultan Al-Ayubi menewaskan tentera salib, bebaskan Baitul Maqdis. Orang Kurdi lemah, orang Turki pula kuat. Naik Turki. Begitulah silih berganti. Mana-mana kaum yang kuat Islamnya, dia dominasi. Kuat pengaruhnya, dia memimpin. Itu kaedah yang kita kena faham. Jadi Khawarij ni dia hanyut. Tak ke dominasi ataupun tidak, asal orang pilih je, tak ke siapa dia. Ini pendapat Khawarij. Masalah yang wujud ialah pertelengkahan mazhab yang melibatkan akidah dan syariat yang mencetuskan perpecahan dalam masyarakat Islam. Perpecahan yang berlaku kemudian diresapi dengan anasir musuh dalam selimut yang merosakkan umat Islam dari dalam diri mereka sendiri. Lepas tu timbul orang Yahudi yang masuk Islam, pura-pura masuk Islam, merosakkan orang Islam. Yang masuk dalam kitab fiqh, masuk dalam kitab tafsir, masuk dalam kitab akidah, masuk dalam kitab tasawuf. Ini asal-asal ini. Dalam kitab tafsir dimasukkan Israiliyat. Masuk di kitab tafsir Israiliyat. Riwayat-riwayat orang Yahudi. Orang Yahudi cerita dalam kitab tafsir. Ulama-ulama nama dulu dia tak dalil. Asal cerita dia masuk dalam kitab. Dengan sebab itu mengaji kitab ni kena ada guru. Tak boleh tak ada guru. Qasasul Anbiya. Masuk Israiliyat, cerita orang Yahudi. Orang Yahudi yang masuk Islam, dia masuk cerita dia. Orang Yahudi masuk Islam. Ada masuk Islam sungguh, ada masuk Islam tipu. Orang Islam sungguh ni dia cerita. Orang Islam ambil ubuh dalam kitab, bawa cerita. Contohnya cerita Umar bin Anak. Umar bin Anak ni manusia gergasi yang besar, sebut dalam Qasasul Anbiya. Semua kitab tafsir sebut juga. Umar bin Anak ni manusia yang tinggi. Sampai kawang pada dia tinggi, besar lalu. Seorang je. Junjung bukit Tur Sinai nak lembah atas Nabi Musa. Ini cerita dongeng ni. Dongeng orang Yahudi. Nabi Musa lawan, Nabi Musa melompat. Nabi Musa 60 serta, tukar dia 60 serta, kena keting, kena buku ladi je. Rebah ni rebah. Mukjizat Nabi Musa, tulang kering dia jambatan di Mesir. Tak ada jambatan di Mesir pun. Tulang kering yang ni. Tapi adalah kitab. Dalam kitab. Kalau kita baca kitab setengah tu, jadi hanyut. Kitab tafsir. Kita hadis ada hadis maudhu'. Hadis palsu. Hak Nabi tak kata, dia kata Nabi kata. Masuk dalam kitab-kitab hadis maudhu', hadis dhaif. Ini kaji oleh para ulama, kitab hadis. Kemudian dalam kitab fiqh ada kaul-kaul yang dhaif, kaul-kaul yang direka, yang dicipta. Hujah dengan hadis maudhu', hadis palsu, bukan hadis Nabi. Bukan hadis Nabi. Dia kata ni nak menang mazhab dia, buat topik hadis. Nabi kata, Nabi tak kata pun. Memenangkan mazhab. Ini ada dalam kitab-kitab fiqh. Dalam kitab tasawuf banyak juga riwayat-riwayat ilmu yang dipelihara oleh Allah ialah Quran. Quran orang tak boleh reka. Tuhan jamin. Dipelihara sampai hari kiamat. Orang tak boleh reka. Nak selain Quran tak boleh sekali. Hadis pun ulama-ulama tapis. Hadis sahih, hadis dhaif, hadis reka, dia kaji. Sekarang ni orang buat tahqiq. Dalam kitab fiqh ni ada hadis maudhu', dalam kitab tafsir ni ada Israiliyat, dalam kitab ni ada ni ditulis nota kaki. Sebab itu kena mengaji dengan mendalam. Wujud aliran yang sederhana dan ada yang jahil serta menzalimi diri sendiri sehingga terkeluar daripada landasan Islam yang sebenar. Islam tetap dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara ilmu, melalui riwayat secara sanad ilmu yang rapi dan riwayat secara kepahaman melalui ilmu Islam dan kaedahnya.
Akhirnya suara terbesar daripada kalangan para sahabat bersetuju untuk melantik Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم القتال لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. Maksudnya, patutkah kamu melanggar perintah Rasulullah SAW? Dan kemudiannya apabila kamu ditimpa kemalangan dalam peperangan Uhud, yang kamu telah memenangi seperti itu sebanyak 2 kali ganda, dengan menimpakan kemalangan kepada musuh dalam peperangan Badar, kamu berkata, dari mana datangnya kemalangan ini? Katakanlah Muhammad SAW, kemalangan itu ialah dari kesalahan diri kamu sendiri, melanggar perintah Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dan apa yang telah menimpa kamu pada hari bertemu 2 kumpulan angkatan tentera di medan perang Uhud itu, maka adalah ia dengan izin Allah dan dengan tujuan Allah hendak melahirkan dengan nyata akan orang-orang yang sebenarnya beriman. Dan juga dengan tujuan ia hendak melahirkan dengan nyata akan orang-orang yang munafik, yang dikatakan kepada mereka, marilah berperang pada jalan Allah untuk membela Islam dan pertahankanlah diri, keluarga dan harta benda kamu. Mereka menjawab, kalaulah kami faham ada peperangan dengan sebenarnya, tentulah kami mengikut kamu turut serta berperang. Mereka ketika mengeluarkan perkataan itu lebih dekat kepada kufur dari dekatnya kepada iman. Mereka selalu menyebut dengan mulutnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Dan ingatlah Allah amat mengetahui akan apa yang mereka sembunyikan. Mereka lah juga yang mengatakan tentang hal saudara-saudara yang terbunuh di medan perang Uhud, sedang mereka sendiri tidak turut berperang. Kalaulah mereka taatkan kami turut menarik diri, tentulah mereka tidak terbunuh. Katakanlah wahai Muhammad SAW, jika demikian hendaklah maut itu dari diri kamu jika kamu betul orang-orang yang benar. Ayat ini masih lagi mengesahkan perang Uhud. Pada awalnya mereka menang, kemudian mereka tewas, menyebabkan 70 orang gugur syahid, dan banyak yang luka-luka termasuk jasad Nabi SAW yang dipelihara oleh Allah. Allah Ta'ala jadikan luka Nabi tak kebal. Perang Badar dulu mereka menang, jumlah sedikit. Perang Uhud jadi begini. Mereka bertanya, anna hadha, mengapa jadi begini? Pasal apa jadi begini? Tidak kita bersama Allah, bersama Rasulullah SAW yang dilantik oleh Allah Ta'ala, kita di pihak yang benar, mengapa boleh jadi kalah? Jadi tewas macam ni, mengapa? Walamma asabatkum musibah asabtum mithlaha qultum anna hadha. Adakah tatkala kamu ditimpa musibat dalam perang Uhud, setelah kamu dahulunya mendapat
kemenangan, menewahkan musuh sepertinya membunuh 70 orang musuh dalam perang Badar. Perang Uhud jadi terbalik. Kamu pula mati 70 orang, ramai luka termasuk jasad Nabi SAW. Qultum anna hadha. Kamu berkata, mengapa jadi begini? Tidakkah perjuangan kita benar, betul, bersama Allah? Mengapa jadi begini? Qul huwa min indi anfusikum. Katakan wahai Muhammad SAW, dari dengan sebab diri kamu sendiri. Kesalahan kamu sendiri. Kerana kamu tak taat perintah Nabi, tak taat arahan Nabi. Suruh jaga bukit, suruh kawal bukit. Kamu kejar ke harta rampasan perang, terjun. Kejar ke harta rampasan perang, tinggal kawalan. Itu silap kamu sendiri. Salah kamu sendiri. Tuhan nak ajar kamu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah di atas tiap-tiap sesuatu maha berkuasa. Allah Ta'ala nak tarbiyah. Allah Ta'ala nak didik kamu supaya taat kepada Allah. Ikhlas. Tak salah ambil harta rampasan perang dengan hukum syarak. Tak jadi salah. Tetapi jangan tujuan itu. Bukan kerana Allah. Tujuan nak kejar ke harta itu. Duk jerebak ke harta. Lupa menjalankan tugas. Bila tengok harta cekelong, jerebak. Lupa tanggungjawab yang sebenar. Ini sebabnya. Tuhan nak ajar kamu. Dengan sebab diri kamu sendiri. Wa ma asabakum yawmal taqal jam'an fa bi idznillah wal ya'lamal mu'minin. Apa yang menimpa kamu pada hari bertemunya dua pasukan Islam dan kafir itu dalam perang Uhud ini, fa bi idznillah, dengan izin Allah. Allah Ta'ala jadikan begitu. Wal ya'lamal mu'minin, untuk mengetahui orang yang benar-benar beriman. Wal ya'lamal ladzina nafaqu, dan untuk mengetahui orang-orang yang munafik yang berpura-pura iman. Allah Ta'ala nak dedahkan. Kalau menang selama-lamanya, mengaku beriman belaka lah. Kuatnya beriman ni. Bila kena uji baru tahu ikhlas sungguh. Yang tak ikhlas sungguh. Wa liya'lamal ladzina nafaqu, untuk mengetahui orang-orang yang munafik yang berpura-pura beriman. Tujuannya bukan kerana Allah, tujuannya kerana dunia, bukan kerana Allah. Dia tidak beriman. Wa qila lahum ta'ala qatilu fi sabilillahi aw idfa'u. Dikatakan kepada mereka yang munafik ini, mari berperang kerana menegakkan agama Allah. Dan mara ke hadapan kerana menegakkan agama Allah. Mari. Mari bersama dengan kami berperang, berjuang untuk menegakkan agama Allah, untuk mempertahankan agama Allah. Mari kita ajak mereka berjuang, ajak mereka berperang. Tiba-tiba qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum. Mereka berkata, kami ingat dia jadi perang. Kalau kami tahu jadi perang, kami pergilah. Mereka ialah Abdullah bin Ubay bersama 300 orang. Daripada 1000 orang, Abdullah bin Ubay yang munafik ini berjaya menarik 300 orang. Paling lari balik ke Madinah. Tak ikut Nabi pergi ke Uhud. Ini dimasukkan dalam ayat ini. Mereka yang munafik itu lari balik ke Madinah. Hum lil kufri yawma idzan aqrabu minhum lil iman. Pada hari itu mereka itu kepada kufur lebih dekat daripada iman. Sebenarnya mereka lebih hampir pada iman. Mereka mengaku beriman, datang masjid, dengar khutbah Nabi, pura-pura saja. Bohong. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka bercakap dengan mulut-mulut mereka apa yang ada tak ada dalam hati mereka. Mereka mengaku je beriman, mengaku je Islam. Hadir dalam majlis Nabi. Bila Nabi mari, Abdullah bin Ubay dia bangun, Nabi siapa dah? Cerita kat kita. Nabi mari dah. Nak tunjuk sungguhnya dia. Bila orang ramai Nabi mati. Nabi mari. Tapi mereka cakap dengan lidah saja, tak beriman. Wallahu a'lamu bima yaktumun. Allah Ta'ala lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka.
Tak boleh sembunyi. Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam hati mereka. Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Mereka itu ialah orang yang berkata kepada rakan-rakan mereka yang mati dan syahid dalam perang Uhud. Mereka bercakap pula, "Lau ata'una ma qutilu." Kalau mereka ikut kita balik, ma qutilu, nasib mereka tak dibunuh dalam perang itu. Tak dengar cakap, kalau lagi balik macam aku selamat tak mati. Cakap pula di belakang, Allah Ta'ala dedahkan perbualan mereka. Kalau adalah puak-puak yang mati syahid dan mati perang Uhud tu ikut kita balik, daklah mati. Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahan diri kamu daripada mati. Sila kamu tahan diri kamu dak mati jika kamu adalah orang yang sebenar. Kalau kamu benar sungguh, boleh tak mudah mati? Boleh tak tahan? Tak, tiap-tiap yang hidup mesti mati. Pergi perang pun mati, tak pergi perang pun mati, dua-dua rumah pun mati, luar pun mati. Mati mengikut ajar ketetapan Allah Ta'ala. Bukan sebab perang, bukan sebab itu. Allah Ta'ala menentukan ajal. Yang mengata kalau ikut aku tak mati itu, tak betul. Kalau betul-betul ikutmu tak mati, boleh tak mati? Sila tahan diri kamu daripada mati. Kalau kamu adalah orang-orang yang benar, tidak sekali-kali mati tetap pada seseorang mengikut ajar ketetapan Allah Ta'ala. Tak boleh lari. Bukan dengan sebab lagi berperang, dengan sebab menegakkan Islam, bukan dengan sebab itu. Allah Ta'ala nak uji manusia untuk tahu siapa yang benar beriman dan siapa yang munafik. Wallahu a'lam.